dah start lah. Second, ah? Isi. Sidang, semua okey? Jadi we unmute Azim dengan Bagi jamban dulu ada. Gizim. Muhammad Mustaqim dah masuk? Calling for Muhammad Mustaqim, boleh raise hand. Dah masuk. Ya, okey, tu start. Menguntung manis senyuman si dara, datang teruna ingin bersua. Assalamualaikum, mulai bicara, salam hormat untuk semua.
Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat petang kita nak ucapkan kepada kita yang berada di dalam live untuk berita. Salam Sarawakku sayang dan terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami orang untuk edisi yang kedua bagi Abbas kami orang. Untuk Jumaat yang lepas kita berada di zon utara bersama dengan siswa-siswi yang ada di zon utara, dan untuk hari itu, untuk kali itu kita akan bersama dengan mahasiswa dan juga mahasiswi yang berada di luar Sarawak, untuk yang berada di zon timur, untuk yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Jadi terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada kita yang bersama dengan kami orang, si kisah sama ada menerusi Webex Talk ataupun menerusi live Facebook page Kes FM. Terima kasih banyak-banyak, jangan lupa untuk share. Dan macam biasa, kami bukan berseorangan, kami bersama dengan teman kami iaitu Mia. Adakah Mia? Hi. Hello everybody. Hi. Hello Sarawakian people. Hello fellow friends. How are you? Hi everything. Harapkan semuanya sehat-sehat. Hai. Okey. Kami alhamdulillah sehat. Hari tu kami bermakeup. You see? My antenna is so nice. Gitu. Okey, program kita hari tu adalah Abbas orang kami Zon Timur, seperti yang Adin dah padah tadi. Kita bersama dengan siswa-siswi kita dari universiti di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Seperti yang kita tahu juga, untuk tempoh PKP tu banyak student kita yang terkandas di kampus masing-masing, dan pastinya tahap kemurungannya, tahap tertekannya berada di tahap yang maksimum lah. Asyik dinafikan bendaya, nak Adin? How stress Betul. Sedikit sebanyak dapat merasai apa yang dilalui oleh siswa-siswi kita lah. Dan lupa guys, sebentar saja lagi untuk tanya dengan beliau apa di antara masalah-masalah yang dilalui oleh kita orang ya. Maybe dah ada jalan penyelesaian yang diikhtiar oleh pihak kerajaan untuk membantu siswa-siswi kita yang terkandas di kampus masing-masing yang berada di luar negeri. Jadi sekiranya kita orang ada apa-apa persoalan, boleh tanya kelak, sama ada kita orang boleh type dekat area komen, ataupun kita orang boleh ajak bertanya just nama kita. Bila kami nunggah, pasal kita masuk, kita kelakar je dan tanya ya direct kepada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih kepada universiti-universiti yang terlibat pada hari itu, di mana kita ada UMP, kita ada Uniten Campus Mazam Shah, IPG Campus Tengku Ampuan Kesihatan, ada UiTM Kuala Terengganu, ada daripada UMK, daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Terima kasih banyak-banyak kepada siswa-siswi kita bersabar, berjuang sebenarnya melakukan pengorbanan sebagai siswa-siswi untuk memastikan COVID-19 merebak. Okey, bukan bermaksud sebagai pembawa, tapi ada keberangkalian, sama ada kita yang berada di Sarawak atau kita sebagai siswa-siswi yang berada dekat Senun, maybe ada keberangkalian boleh menyebabkan wabak tu jadi makin tersebar. Okey, jadi sementara kita menunggu Yang Berhormat untuk bersama dengan kita pada petang tu. Tahniah kita nak ucapkan kepada pihak kerajaan Malaysia dan juga frontliner dan juga orang Malaysia, orang awam kita sebagai jabatan Malaysia, sebab bermula daripada beberapa hari yang lepas kita difahamkan bahawa trend yang dicatatkan telah pun menurun, okey, di mana jumlah kes yang dilaporkan, jumlah kes baru yang ada dilaporkan lebih rendah daripada kes pesakit yang telah pun sembuh. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah. Dan sebelum kita bermula bersama dengan Yang Berhormat Sri, apa kata kita nak ambil kesempatan sedikit untuk kita berdoa kepada mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Jadi kepada Islam boleh berdoa mengikut kepercayaan agama masing-masing, dan bagi yang beragama Islam sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Amin ya rabbal alamin. Semoga Amin. mereka di tempat orang, di kalangan orang-orang yang beriman, dan kita doakan juga bagi mereka yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19, dan kita harapkan agar orang Malaysia dan juga seluruh dunia untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Dan alhamdulillah sekarang ini Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah telah pun bersama dengan kita di menerusi live sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat sikit tengah mesyuarat pos kabinet. Dah Datuk Seri. Kami ada nanggah kita alam TV tadi Datuk Seri. Ada. Ada. Sama kan rupa je tu? Sama. Tercanggup-canggup di depan TV nunggu kita. Okay. Terima kasih lah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami orang dan dengan pelajar-pelajar yang seperti yang kami dah kongsi tadi Datuk Seri. Hari tu kita akan bersama dengan student dari Pahang, Terengganu dan Kelantan. Macam biasa tidaknya akan bertanya soalan dengan kita. Ada yang mungkin ada sesuatu yang merungsingkan tidaknya, and they can get to you lah. Boleh. Kami nak nunggu je nak berjumpa dengan anak-anak Sarawak di sebelah pantai timur ni. Bagus. Okey, jadi untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, hari itu kita bersama dengan mahasiswa-mahasiswi daripada Zon Timur. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Sarawak Volunteer. Dan juga kita bersama dengan Sakinah dan Azim yang turut akan memantau dari masa ke semasa mewakili siswa-siswi kita. Dan juga kita ada tenaga pakar iaitu kaunselor yang bersama dengan kita pada petang tu iaitu Tuan Haji Ikram Hussein. Baiklah, jadi mungkin ada apa-apa perkembangan terkini yang boleh Datuk Seri kongsikan kepada siswa-siswi kita pada hari itu. Silakan. Mungkin setidaknya dah happy sikit sebab Datuk Seri Ismail dah mengumumkan bahawa kerajaan secara prinsip dah setuju untuk membenarkan anak-anak pelajar yang tinggal di kampus atau nyewa yang dah sebulan boleh balik, insya-Allah boleh balik. Cuma kini itu esok akan kami orang bermasyarakat dalam jawatan kuasa menteri-menteri berhubung kait dengan MCO tu, dengan berhubung kait dengan COVID tu, macam ni nak nyusun strategi. Nak ngembak pulang lebih kurang 100 lebih ribu pelajar-pelajar seluruh Malaysia balik ke kampung masing-masing. Ia akan dibincangkan secara terperinci esok. Hari itu di peringkat Jawatan Kuasa Kerja, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran dan MARA, dan saya mengantar Encik Awang Sufian daripada Rumah Sarawak untuk mewakili saya dalam perbincangannya. Jadi kita tengah mengatur strategi sebab anak-anak Sarawak seluruh Malaysia itu ada lebih kurang 18,000 yang berada di kampus ataupun berada di tempat sidak belajar, sama ada diam dalam kampus ataupun nyewa di luar. Jadi itulah nak fikirkan supaya gerakannya kelak menyaksilah orang terlalu ramai sesak di report, lalu nak ya, sebab kita nak pastikan dalam menggerakkan sidangnya itu, sidangnya akan terdedah dengan risiko untuk dijangkiti dengan COVID-19. Supaya bila sidangnya balik rumah, sidangnya adalah orang yang bebas COVID dan membawa COVID itu ke kampung halaman. Ia nak dijaga. Cuma kelak saya akan bercerita lagi dalam konteks Sarawak, macam ni cara nak nyambut sidak tu. Dan balik kelak boleh terus balik ke rumah ataupun isi. Ya kelak kita bercerita. Baiklah, tapi apapun of course benar kata kita Datuk Seri bahawasanya berkenaan dengan Gerak Malaysia mulai 25 April tu memang memberi satu berita gembira lah untuk siswa-siswi kita yang telah lama terperuk di kampus masing-masing, ada yang tinggal di bilik sewa dan sebagainya, dan menjadi satu kerisauan sebab tidak seperti yang dikongsikan oleh siswa-siswi pada minggu lepas, tidak pun dah rasa macam dah lama gila terpisah dengan keluarga dan of course rindu dengan keluarga masing-masing. Ada je siapa nangga boyfriend, girlfriend dia sebenarnya juga ya. Ya Latif. Antara sebabnya juga Datuk Seri stres, siapa dengan irit. Tapi sedang still can contact pakai video call benda semua. And kami fahamkan juga Datuk Seri ada yang kami kenal di UMP sidak yang stay di kampus dapat keluar ya sidaknya madah.
universiti sebenarnya ada sediakan makanan percuma buat pelajar dan makanan kering pun turut diagihkan juga. Ia adalah sumbangan daripada pihak luar. Jadi dari segi kebajikan dan keselamatan, daknya si ada risau apa-apa, minat daknya nak tahu bila daknya dapat ngembak pulang. Ia ajak yang that is the only main issue here lah, bila daknya dapat ngembak pulang. Selain daripada ya, adanya okey, adanya sehat, alhamdulillah. Asyik ada apa-apa masalah, tertekan, yes, memang tertekan. Siapa asyik tertekan. Kita pun terkesan juga dengan situasi macam tu. But what else can we do? Kita cuma dapat berdoa, nunggu keputusan daripada kerajaan macam ni nak ngembak sidak pulang ke Sarawak. Lagi-lagi selamat lagi kita tu nak puasa dalam masa 2-3 hari lagi insya-Allah. Makinlah apa nama pilu hati jauh daripada family. Si dapat cerita hal raya, bila bercerita hal raya alulah run tangis. Simaklah aku lagi, cemialah. Okey, jadi kita nak beri ruang kepada wakil pelajar, wakil siswa-siswi kita untuk bertanyakan apa-apa soalan yang boleh diajukan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Imagine kita orang Datuk Seri dah baru je habis dengan mesyuarat, baru je habis dengan macam-macam sidang media dan sebagainya, penat. Tetapi masih lagi beri sedikit masa untuk bersama dengan kita di situ. Jadi maybe Muhammad Mustaqim daripada USM Kampus Kesihatan Kelantan nak bertanyakan soalan. Silakan. Silakan. Ni. Muhammad Mustaqim, ada si kita? Cik dah. Din, mungkin kita boleh mulakan dengan saudara Desmond Liu dulu. Okey, boleh. Desmond Silakan. Liu, silakan. Hello. Wait. Belum keluar muka you, Desmond. Yes, Desmond. Hi. Hi, Okay, Desmond. I'm Desmond from Unite Muazzam Shah. Okay. Now I can see. Okay, hello. Ya, teruskan Desmond. Continue. Desmond. Okay, soalan saya adalah berkenaan dengan macam bantuan khas lah. Contoh macam bagi pelajar Sarawak yang terkandas dan tidak dapat balik ke Sarawak, contoh yang berada di Semenanjung Malaysia atau Sabah, adakah mereka mendapat bantuan khas daripada pihak Sarawak Volunteer selain daripada bantuan makanan? Setakat ini kita sediakan daripada Sarawak Volunteers ialah bantuan makanan. Itu fokus kita, pastikan sepanjang tempoh PKP anak-anak pelajar kita akan dapat bantuan makanan. Itu yang diutamakan. Dan di samping yang lain, bantuan-bantuan lain bergantunglah. Pada case to case basis berasaskan keperluan. Ada yang menyewa rumah, kadang kita sekarang ini tidak ada dana untuk bayar sewa, memang kita ada mantu juga. Itu case to case basis. Tapi tidak adalah peruntukan khusus untuk selain daripada wang tunai dan sebagainya, memang tidak ada. Tapi apa di pola kita juga, Desmond, ialah kalau kita ingat IGPS, kita dah pernah dapat IGPS. Desmond. Jadi IGPS ialah diusahakan oleh kita, hasil daripada LAN Berambih dulu, dibangkitkan ialah persoalan tiket kapal terbang yang mahal. Jadi sebabnya Yang Berhormat Ketua kita setuju untuk beri RM600 boleh dituntut 2 kali oleh pelajar-pelajar kita. Itu sebahagian daripada bantuan dan sokongan. Dan apa yang kita rancangkan untuk kita orang balik kali itu. Balik ke Sarawak, habis tempoh bukan MCO tu, yang dibenarkan balik tu, kita sedang berusaha nak ngatur macam ni ngebak kita orang pulang. Sebab masa tu MAS hanya ada penerbangan sekali seminggu. Untuk ke Kuching hari Jumaat, untuk ke Miri hari Khamis. Jadi sekali seminggu. Jadi jumlah kita ada 18,000. Sudah pasti nak ngebak ya
kita bonding dengan sidang MAS dan juga penerbangan lain pada kita dapat charterkan flight. Kita orang misal kata yang daripada pantai timur, kita akan ngembak kita daripada pantai timur ke destinasi kita orang. Sebabnya kini itu kita sedang mengambil data maklumat, nama, nombor telefon kita orang, sini asal kita orang nak pergi ke sini. Supaya kita dapat mengumpul data ya, kita dapat mengatur flight sama ada terus ke Miri, terus ke Sibu, Bintulu dan juga ke Kuching. Daripada pantai timur. Jadi pantai timur rasa kita sini yang paling sesuai. Rasmun time kami ngambil tengah-tengah mungkin pakai airport Terengganu. Terengganu, orang Pahang ke Terengganu, orang Kelantan pun pergi ke Gumpul Terengganu. Jadi kita flight dia pula akan diterbang ke Terengganu terus ke destinasi-destinasi yang kita tetapkan. Cuma kalau kita dapat molah macam ya, mungkin kadar tambang lebih murah. Sebab kena itu tambang mahal. Jadi kita nak bonding kadar tambang yang mampu dibiayai oleh anak-anak pelajar. Tapi pada masa sama kita cuba bonding dengan kerajaan negeri, dapat si kerajaan negeri menanggung keseluruhan bayar tuan tu, mensiapkan keseluruhan bayaran, dapat si beri subsidi kepada anak-anak pelajar kita untuk balik. Ya diusahakan kita oleh kita South Volunteer Statement. Jelas? Statement jelas kan? Nampak dia anggo. Anggo aja. Suara Ya, kita, faham. Desmond. Faham. Ya. Dengar. Okey, terima kasih Desmond. Dan bila kita nanggap dekat live Facebook Kes FM tu pun ada yang bertanyakan berkenaan dengan nak balik Sarawak, si ada belon dari JB yang ada kan agar jawapan yang ada diberikan oleh Muhammad Datuk Seri berjaya menjawab persoalan daripada penjejak awan sekali yang tengah live dan seterusnya. Kita tengah ngatur penerbangan itu kita cuba ngatur utara akan balik daripada Penang. Untuk Central akan balik daripada KLIA ataupun KL. Sidak Zon Selatan akan balik daripada JB. Ia tengah diatur kita terus ke destinasi sidaknya. Sebab ia bergantung dengan data berapa ramai. Punya sikit gila, siklah dapat kita nak molah lah. Baiklah. Kita teruskan dengan siswi kita daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan iaitu Ariana Nurfaria. Silakan Ariana. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya tentang macam selain daripada volunteer Sarawak, apa juga yang macam NGO yang kami orang boleh nak ya macam minta bantuan ke NGO yang ada. Minta kita? Bantuan apa? Bantuan untuk macam tiket flight ke, bantuan masa orang ada kat situ ke, makanan macamnya. Untuk nak ya memang sebaik-baiknya kita berhubung dengan pejabat perhubungan negeri Sarawak di KL ataupun dengan Sarawak Volunteers. Mungkin ada NGO lain. Tapi lebih mudah kita berhubung dengan Sarawak Volunteers. Pertama Sarawak Volunteers tu dah lama menggerakkan aktiviti itu. Jadi setidaknya lebih tahu cara macam ni nak bantu dan sebagainya. Mungkin ada NGO lain tapi mungkin yang berbekalan ataupun coveragenya sebesar Sarawak Volunteers. Oh. Jelas. Okay, thank you. Jelas. Jelasnya Datuk Seri. Okay. Okay, thank you Ariana. Jadi mungkin ada lagi soalan-soalan daripada kawan-kawan kita yang lain? Ada lagi sih? Baiklah, sementara kita tunggu soalan-soalan daripada siswa-siswi kita. Tu ada komen yang ada dihantar menerusi ruangan komen tu daripada Nurul Syarmila. Nya nak nanya Datuk Seri, since tadi ada madah based on penempatan student nak, so kiranya
si Syamila tu dari IPT Pantai Timur, but then kini tu nya student in Johor. So akan dari Johor ataupun dari Pantai Timur pun trip? Ya. Misal kata kita ada pelajar Politek Negeri Melaka. Waktu cuti ya, sidaknya pergi ke Kota Baru. Jadi si dapat balik sebab kena MCO. Jadi sidak IKBN meritkan sidaknya tempat. IKBN merit tempat di Kota Baru, sidaknya kena itu 4 orang stranded di sana. Jadi kami dah berhubung sidaknya. Sarawak volunteers pun dah berhubung. Kami nanya, sama ada nya perlu balik ke Melaka ataupun di sini. Sebab muanya perlu balik ke Melaka, kita kena ngaturkannya untuk balik ke Melaka dulu. Pasal ngambil barangnya ke apa ke. Kemudian kita akan ngatur untuknya balik melalui Central Region sebab Melaka lebih dekat dengan KL. Tapi yang ada nya nak balik, kelak balik melalui Pantai Timur. Yang mendapat balik terus dari sini, terus ke destinasi tidaknya. Jadi kita akan ngatur sialah. Jadi kalau si Nakya tadi ada masalah macam dia, bergantung dengannya. Pantai Timur ataupun yang nak balik daripada Johor. Mungkin nak balik pada Johor, jadi kita kena ngatur dulu pergerakannya daripada Pantai Timur ke Johor. Maknanya kena mohon pada polis, padahnya perlu balik ke Johor sebab maghribnya cuti kah ni apa sebab yang berada di situ. Tapi barang-barangnya semua berada di tempatnya di Johor. Di kolejnya di Johor. Nya paksa ngambil, kelaknya nak balik Sarawak dan sekiannya. Jadi atur dapat kebenaran daripada polis, dapat kelulusan pelepasan daripada sidak kolej di sini Jadiam, dan yang atur baki darat untuk ke Johor. Pergerakan darat ya, kena carilah macam ni kaedahnya nak balik. Ya kami asyik pasti dapat kasih dia tu, ada kasih perjalanan darat. Tapi munya melalui kolej, kolej akan ngatur pergerakan sidaknya daripada kolej ke destinasi, ke airport. Misal kata ke airport Kuala Terengganu tadi, sidak universiti akan ngatur transportnya untuk ngatur sampai ke airport. Airport naik belon dah kelak, ya kita cuba ngatur sidaknya balik ke Kuching. Baiklah. Dan seterusnya ada soalan daripada siswa kita iaitu Anthony Yosun Lung. Anthony, silakan dengan soalan kita Anthony. Oh yeah, okay. Hello IB. Anthony. Hello. Yes, I'm listening. Okay. I actually have 2 questions here. Okay. For first question, for the Pantai Timur area, so the hub center for the flight will be at Terengganu or somewhere else. And my second question is that whether there is enough facilities for testing at Cebu, testing of COVID. Right. Just now I've mentioned actually for East Coast, I'm suggesting Kuala Terengganu will be the base. Okay. So all of you will be gathering in Kuala Terengganu before you take the flight, wherever you want to go, either Cebu, Miri, Bintulu or Kuching. But that depends very much on numbers. Which means if you have enough numbers, only then we can make arrangement in terms of flight. But if only 10 people going to Cebu, no flight will be able to be catered to bring you to Cebu. So then, which means we have to fly you to Kuching first. Then from Kuching, you will take another flight going to Cebu. Okay, since you're asking whether there is enough test kit when you arrive in wherever destination in Sarawak, so the Sarawak government has come up with standard operating procedure. So all students that come back from Semenanjung, or from Sabah, or from Labuan, first of all, they will be screened. They will screen unless they have been screened in a respective university. So I was told by the state government they have enough of test kit to test for the students. Hopefully that will be after the screening. Then after you've got the result, if you are going to a green area, so you will be quarantined first for 14 days.
Green areas is defined by the state government. For example, the green areas is Kapit. If you come from Semenanjung, if you're going to Kapit, so you have to be going through the quarantine first. But for those who are not going to the green area, you are being screened, then you get the result, then you can go, but you'll be home quarantine. Are you clear? Okay. So just now, YB mentioned that if you are not in the main area, like if I am from Cebu and I arrive from the Cebu airport, so I can just get the test and then later then I'll be home quarantine, right? Yes. If it is not a green area. If your Cebu is, I don't think it's a green area, so you should go back and home quarantine after the result. If it is negative, if you're positive, then straight away you'll be sent to be going to the hospital for quarantine and all the medical treatment. Okay? Okay. Okay, thank you, YB. You are welcome. Alright, thank you Anthony for the questions. Okay, Datuk Seri, kita nak bersama dengan Ella dari UMT. Ella, are you ready? Sudah. Okay, boleh tanya terus soalan kita. Semangat Ella. Hai Datuk. Kami mau nanya, kan kini tu UMT tengah ada kelas online, kan? Okay. Sekiranya yang kami kumpul data RIA, ada separuh daripada pelajar daripada UMT yang mau balik Sarawak sebab takutnya ada masalah lain semualah. Okay. Sekiranya PKP ini sampai 28 jam, pihak UMT kemungkinan akan mau kami semua kosongkan kampus lah. Soalan saya, sekiranya kami yang mau balik, contohnya kalau UMT tak ada provide makanan untuk kami kah, adakah Sarawak Volunteer akan dapat beri bantuan pada kami dari segi makanan semua kah? Sebelum saya jawab ya, kena kita orang Sarawak balik. Adakah sebab kelas masih ongoing dan kelas yang will be conducted online? Sebab kelas kini tu kami ada dalam kelas online. So kelas online sampai bila? Kelas online-nya sampai kami final exam bulan 6. Lepas saya kelak kami final exam. Jadi kita nak stay sampai exam lah. Sebab masalah online kan ada ada setengah tempat kita set the line di Sarawak apa semua sebab kita orang prefer to stay back and prepare attend class online then sit for exam, after exam baru kita orang nak balik. So that will be in June. Selepas habis final exam tu lah. So sida universiti si mak kita orang tinggal lagi di hostel. Sekiranya. Okay. So dua perkara, pertama apa yang berlaku ialah kalau universiti si membenarkan kita tinggal di kampus, so kita paksa cari rumah sewa. Dan of course makanan, sekda dan sebagainya kita paksa nyedia diri ataupun beli makanan di luar. Kalau kita diam di asrama, sama ada makanan akan disediakan. Betul? Betul. Jadi kalau berhubung kait dengan asrama, apa yang kita boleh lakukan ialah untuk Sarawak Volunteers berunding dengan pihak universiti untuk membenarkan kita orang diam di kampus. Okey. Kita akan berunding dan kalau tidak diluluskan, kita kena usaha ada tempat sewa di luar dan kalau ada tempat sewa, kena cek berapa pula sewa. Kalau ya ada, kita dapat berjumpa dan cari, baru kita boleh bincang. Setakat mana kami boleh membantu. Jangan kita cari rumah banglo sewa sampai 10,000 ni dapat Sarawak Volunteer sekabir nak bayar lah. Jadi kena apa yang menasabah, yang termampu, insya-Allah kita di Sarawak Volunteer boleh bantu kita orang. Bersedia untuk bantu kita orang demi Sarawakku saya. Okey, soalan yang lain kan. Kami wakil daripada pelajar yang kini tu tengah latihan industri. Dengan kami ada kan dia sekarang tu tengah latihan industri dekat luar Terengganu. Adakah bolehkah macam minta
sekiranya PKP ini diselamatkan, Yang Madah bolehkah minta Sarawak untuk membenarkan sidaknya balik Yang Madah Balik ke sini. balik ke Sarawak. Tidaknya latihan industri tapi bukan lagi student lah, masih student. Masih student. Boleh, setidaknya boleh mohon sekali berdaftarlah dengan Sarawak Volunteers awal-awal. Beri nama, beri nombor telefon, nombor apa semua maklumat lah. IC setidaknya, di mana setidaknya berada sekarang dan ke mana setidaknya nak balik. Register dengan Sarawak Volunteers. Okey. Okey. Tu je lah Datuk. Terima kasih. Take good care, stay safe. Okey. Alright. Thank you Ella. Tok, ada soalan lagi daripada Ariana Tok Teh, Datuk Sri. Nya malu nak nanya tanya, jadi kami wakil lah. Nya Madah punya dari Kuantan, she's flying from Terengganu, ada provide transport sih. Kena bekerjasama dan maklumkan dengan sidak pihak college universiti ni kelak. Dan kita ialah Cik Awang Sufian mewakili kita dalam mesyuarat supaya kita dapat mengatur pergerakan sidak. So we will work together dengan sidak universiti untuk pastikan ada transportation untuk hantar ke sini. Okey Datuk Sri, terima kasih. Dan kami difahamkan ada seorang lagi Tok Nao. Ada seorang Nurul Sharmila. Nurul, are you there? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so tadi kami yang nanya soalan pasal apa nama tu untuk yang daripada Johor kan. So second question kami, memandangkan kami dekat rumah kawan kami. So transportation kami ke apa nama tu ke airport dia kelak, adakah under self transportation ataupun diuruskan oleh Sarawak Volunteers yang pertama. Yang kedua, masa cuti tu ada sih apa-apa aktiviti yang dipolah oleh Sarawak Volunteers yang student macam kami orang yang sedang online class tu boleh join? PUBG. Boleh lah join, nolong kami orang minit tu, ramai orang dia follow kami orang pakai nolong. Hantar barang makan ada, apa ada. Register yourself to be Sarawak Volunteers, boleh? Register dulu sebagai Sarawak Volunteers dan banyak program boleh dipolah hidupnya. Yang nombor satu. Nombor dua, sebab kita orang ada online, buka tak nak ya Sarawak Volunteers pun nak ya site, buka Facebook tidaknya, telefon kita dengan Sarawak Volunteers. Nombor dua, siapa nak ngatur penerbangan kita ke nak ya? Kita balik dari Kuala Terengganu juga, dari Pahang. Kami nak akan balik daripada Johor, kami ke Pantai Timur. Ya, kita pun terpaksa ngatur, kita cuti kan lah. Paksalah kita cari usaha macam ni nak pergi ke Johor. Saya ada duit kah? Ada, maksudnya macam kami. Lalu ada duit, padahal tak ada duit. Dapat Azim bantu kita ya, Azim bantu. Okay, so kiranya macam before this, kami dah pernah beli flight ticket daripada MAS dan juga both AirAsia, tapi kedua-duanya dah di cancel sebab saya dah flight daripada Johor. So macam Sarawak Volunteers punya chartered flight ataupun rescue flight tu agak-agaknya dalam masa terdekat ataupun macam faham sih dalam bergantung dengan esok mesyuarat di Jawatan Kuasa Menteri berhubung kait dengan MCO tu. Esok kertas akan dibentangkan oleh Menteri Pelajaran. Jadi dari siapa baru kita tahu what will be the direction. Sebab pergerakannya akan dipandah bila. Ia bukan sekaligus. Ia akan berperingkat untuk tempoh 2 minggu tu untuk kita selesaikan. Supaya dia ada congestion lah. Supaya Sarawak pun dapat terima kita orang dengan baik. Mau sekaligus 18,000 balik ke Kuching, si mampu kita nak menangani di Kuching pula dah. Jadi paksa berperingkat-peringkat. Dan ia bergantung juga dengan jumlah berapa orang yang ada di Johor. Misal kata Johor cukuplah untuk menuhkan sikit flight, mengikut nak ya, baru kita ngatur charter. Punya seat sampai setengah. Paksalah kita ngatur macam ni, cara lain. Cuma tiket yang kita dah beli kita boleh minta refund daripada syarikat penerbangan lah.
MAS ataupun Asia. Yang lainnya kami cuba ngatur barulah. Okey. Ya. Faham. Balik ke Okey. Johor Sri, ni kami ada pun nak nambah Sri. boleh. Datuk, untuk pengetahuan Saudari Nur Syamila, Sekretariat Sarawak Volunteers pun ada menganjur beberapa program. Antara program yang pertama yang akan diadakan pada hujung minggu tu adalah PUBG Mobile. Jadi saudari boleh war-warkan kepada kawan-kawan kita untuk follow Facebook dan Instagram Sarawak Volunteers lah, untuk kami akan maklumkan berkenaan dengan aktiviti dalam masa terdekat. Okey, terima kasih. Jelas Syamila? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi kepada kita yang tengah nanggar live tu, asyik kisah menerusi Webex ataupun menerusi Facebook Live IG seperti yang ada dimaklumkan oleh Saudara Azim mewakili Sarawak Volunteer. Mereka ada menganjurkan pelbagai aktiviti. Jadi sementara kita orang nunggu makluman selanjutnya berkenaan dengan Gerak Malaysia untuk membawa balik pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi, sebelum kita orang naik belon yang sebenar, kita orang naik belon PUBG dulu. Okey, baru kita orang ke belon yang sebenar agak. Baiklah, so maybe tok soalan daripada Nora, Datuk Seri. Nora ada nanya tu, mun kami si balik di Sarawak tapi nak balik ke Terengganu, ke rumah abangnya, perlu dikuarantin juakah dulu sebelum balik ke rumah abangnya? Ya, di sini. Maybe bukan daripada Terengganu, maybe Johor, maybe Semenanjung lah. di Punya Semenanjung. di Semenanjung, kelaknya perlu berdaftar dengan college ataupun universitinya, madahnya nak balik ke sini. Setelah universiti, kelaknya ngatur bas. Mun di Semenanjung ya, bas yang akan bergerak ke destinasi mengikut zon dan negeri. Jadinya kena madah lah berdaftar dengan silap ya. Dan dia boleh naik bas yang disediakan oleh college ataupun universiti untuk ke Terengganu. Dan sampai ke Terengganu siap perlu kuarantin. Sebabnya dalam Semenanjung. Balik Sarawak aja yang perlu ada proses untuk cek, swab. Kemudian kalau ni anak pergi kawasan hijau, dia perlu ada kuarantin dulu 14 hari. Barunya boleh balik ke kawasan hijau. Kawasan merah, kawasan kuning, ya siapalah. Yang boleh kuarantin di rumah aja lah. Baiklah. Jadi alhamdulillah soalan daripada Nora sudah pun terjawab. Jadi ada sikit soalan tu, tapi kami ni pun faham berkenaan dengan benda tu, maybe sebab kami melalui situasi tu. Jadi soalan datang daripada Nur Salmiah Saliman yang ada bertanyakan berkenaan dengan kini ada MPP yang berurusan dengan MAS pasal rescue flight. Jadi maybe Salmiah boleh panjangkan soalan kita kepada Datuk Seri Kediri. Silakan Salmiah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan ada certain university, tidaknya pun MPP ada approach MAS on chartered bus from KL ke Kuching. Sebab KL dia central. So mun ada chartered bus ya KL ke Kuching sama banyak Bas dengan ke orang belon? ke KL Bas ke belon? Mas. Malaysia. Okey. Bas Yang ya. nak kita tahu, malahan sedang MAS pun ada approach universiti. Tapi sebenarnya kita pun dah ngatur macam ya. Untuk MAS pun ngambil maklumat, kita pun ngambil maklumat dan maklumat dia kelak akan dikumpulkan. Bagi pihak MAS tu di peringkat kementerian, kita ada YB Hasbi sebagai timbalan Menteri Pengangkutan. Dia juga mantuk kita untuk koordinat perkara tu. Ya siap kisah. Sidak MAS pun mengambil maklumat, kita pun mengambil maklumat. Sebab MAS pun nak ngatur. Bila dia dah tahu jumlah ya, jadinya dapat ngatur kadar tambah. Kos ya. Sebab kami takut bila kita pasal kita Sarawak Volunteer akan ada dari Terengganu. Ngatur juga. Kami takut kelak sidaknya confuse. Ni satu yang tidaknya patut ambil macam ni lah. Bagusnya pada dengan semua ada anak-anak Sarawak, the best is go through the process yang dia aturkan oleh Sarawak Volunteers. Tapi apapun, Kinetuk kita memang bonding dengan MAS. Jadinya saya akan bertindak. Sebab kita akan bonding dan kita akan cari based on data yang dikumpul ya. Macam ni strategi kita nak buat balik.
Ya kelak kita akan atur dan kita akan maklumkan setiap pelajar sini bagus kelaknya pergi, sama ada dia pergi ke Kuala Terengganu ataupun dia pergi ke KL, dia bergantung pula dengan yang pada kami kita jumlah yang dikumpul. Terima kasih. Jelas Okey, kita nak bersama dengan seorang lagi tu. Daripada USM Kampus Kesihatan Kelantan, Muhammad Mustaqim. Ni ada soalan nak tanya kita Tok Sri. Ada sih Nazia. Mustaqim. Mustaqim. Sila. Ni nya. Mustaqim. Are you there? Mustaqim kita boleh kelakar kita Mustaqim. Okey. Ada. Oh, kami kurang jelas. Alright. Kurang jelas kan? Ya dengar. Oh, dapat dengar. Silakan. Alright. Soalan pertama kami berkenaan dengan bantuan Sarawak volunteer. Macam ni tidak boleh achieve dekat kampus. Pasal nak kan hari raya mau dekat. So macam ni misal minggu depan PKP disambung semula. So macam memang akan imbak balik kan macam ni. Pasal soalan seterusnya ialah contoh orang berada dalam green zone nak. So tidak mesti di kuarantin atau sikit tempat. Pasal contoh munya tidak berada di green zone, adakah tidak akan home quarantine? Untuk green zone ya, cuma untuk green zone kita kena itu daripada Kelantan balik ke Sarawak. Sarawak kita pergi ke kawasan green zone. Green zone di Sarawak Kapit, bisa katanya green zone. Namun kita ke Kapit, kita siap terus balik ke Kapit. Kita masuk melalui Sibur, kita stay di Sibur dulu 14 hari lah, di kuarantin di Sibur. Di hotel di Sibur kan, di pusat kuarantin di Sibur. Habis 14 hari, kita clear, set ada simptom, set ada apa, baru kita boleh balik ke Kapit. Ya maksudnya lah. Okey, yang pertama. Yang kedua, soalan kita tadi berhubung kait dengan apa dua tebah. Yang sama volunteer macam tidak boleh achieve ke kampus-kampus macam ni prosedurnya. Macam ni kami boleh bantu kita orang di kampus-kampus. Biasanya kita Sarawak volunteers dia bekerja pertama kampus. Ada wakil kita orang ke? Sarawak volunteers di kampus ada tak? Wakil pelajar. Biasanya kita akan berhubung dengan wakil pelajar. Hanya wakil pelajar ya ialah jaringan kami orang di kampus lah. Akan berhubung dengan wakil-wakil pelajar yang dilantik oleh kita orang. Ya jadi jaringan kami orang. Macam ni kami tahu masalah kita orang, apa masalah kita orang, kita pass through wakil-wakil pelajar. Yang kita biasa ada kedudukan macam ni lah. Soal pasal PKP dilanjutkan lagi. Adakah kita boleh balik? Ya keputusan kita di mesyuarat MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri hari Marik, kami jadi ahli ya. Nya dah memutuskan untuk bersetuju ngembak balik mesyuarat MKN ya. Dah bersetuju nak ngembak balik semua anak-anak yang berada di kampus balik ke kampung masing-masing. Cuma bila nak balik, macam ni cara nak balik, ya dibincangkan esok. Dalam mesyuarat menteri-menteri untuk kami perincikan. Sebabnya kami 100,000 lebih tu boleh bergerak serentak. Jadi ya tengah dibincang, didetailkan esok dalam mesyuarat kami orang. Kelak kita tunggulah pengumuman di peringkat kampus, di peringkat universiti akan ada sidang yang atur kelak mana kita orang bila. Untuk orang-orang Sarawak tu, ia pun kami orang akan berhubung kita orang, kita dah finalize kelak. Bila flight kita orang dapat, macam ni cara nak kembali kita orang, ya kita akan umumkan melalui Sarawak Volunteers dan juga kampus-kampus kita orang. Terima kasih Menteri. Sama. Baiklah. Dan seterusnya kita ada Ahmad Syahmi yang nak bertanyakan soalan. Silakan Syahmi. Okey, Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kami ada 3 soalan diganding dengan satu slide dia.
sebab lately kami check harga tiket yang mostly almost 1k harga tiket. Jadi kami orang nak beli satu flight je, adakah harganya akan standardized ataupun yang depend dengan markah yang nak tetapkan ataupun harganya akan murah sedikit daripada yang biasa? Sebab kini tu kami check sebab demand tinggi nak, tapi tidak dapat nak provide demand. Jadi kami nak harganya kadang ada sampai 1000, ada yang sampai 2000. So macam ni. Minggu lepas 2000 lebih. Sebab ya kami nak ngatur dapat maklumat ya, kita akan bonding dengan MAS, and hopefully dengan bondingan dengan MAS ya kelak kita akan dapat harga yang lebih termampu oleh kita orang, oleh pelajar-pelajar, dan kalau disponsor oleh kajian negeri yang sik begitu membebankan kajian negeri. Ya, maksud kami adalah perancangan yang kita mula. Doakan semoga berjaya. Okey. Okay. Kita dah beli tiket belum? Kita dah beli tiket belum? Belum, sebab jangan beli dulu. Sebab kami orang di Penang keluar. Sebab kami dapat beli kecok. Tiket boleh beli online. Jangan beli online dulu, tahan dulu. Okey. Terima kasih Syahmi. Dan yang terakhir yang nak bertanyakan soalan kepada Dato' Seri daripada Edwin Entalai. Silakan Edwin. Salam sejahtera Tan Sri. Bukan Tan Sri, kami Edwin. Dan YB. InsyaAllah. Selamat lagi lah. Mana? Mana? Udah pakai dek? Udah. Okay, YB. Kan nak tanya pasal pelajar yang dari Bintulu. Kan lepas balik Bintulu mereka akan balik di kuarantin 14 hari. Jadi Sarawak volunteer akan provide transportation ke untuk mereka nanti untuk balik kampus? Balik di Bintulu. Kita di sini, kita maksud kita kan? Kawan yang ni soalan daripada kawan asal dari Belaga. Biasanya kita ada nyedia transport untuk balik dari Bintulu nak ya. Takkan tu kita urus yang berada di Semenanjung untuk balik ke Sarawak. Tapi siapa yang dah balik Sarawak ya saya dah kami urus. Hello? Oh, faham. Tapi kalaunya ada masalah, suruh kawan kita berhubung dengan Sidak Sarawak Volunteers. Kelak Sidak menilai lah apa masalahnya, perlu bantuan, dapat dibantu ataupun isi. Oh, tapi Tasfi tapi YB kalau tak banyak student yang family mereka ada kereta, macam mana? Ada kenderaan untuk balik? Family lah ambil. Oh, so nanti movement tak banyak ke? Sebab kalau banyak student dari Bintulu, so banyak family kena datang ambil. Bukan, kalau kita balik Bintulu, kita nak balik ke sini, daripada Bintulu pergi ke sini, pergi ke Belaga. Pergi ke Kapit, Belaga kawasan hijau. Jadi bila kita sampai Bintulu, kita akan dikuarantin sehingga kita betul-betul dicek negatif, baru boleh kita balik ke Belaga. Jadi bila balik ya, family boleh ngambil. Tapi seorang ajaklah ngambil. Okey, faham. Faham? Tapi apa prosedur lainnya kena cek juga dengan Kerajaan Negeri Sarawak lah, iaitu bahagian disaster committee di peringkat bahagian di pejabat daerah. Suruh Sidak Keluarga yang ngecek di pejabat daerah apa prosedur. Boleh? Boleh. Okay. Thank you YB. Thank you. Baiklah, terima kasih Edwin. Dan bukan saja-saja aja nyebut Tan Sri, tapi mendoakan agar Dato' Sri lepas dapat gelaran Amin. Sama-sama kita doakan, insyaAllah. Baiklah, jadi kita dah pun berada di penghujung program Abbas Orang Kamek.
Zon Timur. Jadi mungkin Datuk Seri ada apa-apa yang nak disampaikan, nak dipanjangkan kepada siswa-siswi kita yang berada di Zon Timur bagi mereka yang berada di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan buat masa kini tu. Okey, untuk semua anak-anak Sarawak khususnya dan semua orang lah yang mendengar siaran kita tu, kira di mana kita berada. Walaupun nampaknya trend COVID kini tu dah menurun dan ada orang dah rasa gembira lah seolah-olah MCO tu akan ditamatkan. Tapi sebenarnya ni kita masih berada dalam keadaan MCO ataupun PKP lah. Jadi untuk kita meleraikan, memastikan bahawa COVID-19 itu benar-benar bebas di negara kita, di negeri kita. Jadi pastikan untuk kita kena masih stay home, stay safe, stay healthy. Maknanya ikut segala SOP disediakan. Kalau keluar, ikut apa SOP untuk kita keluar. Dan kalau dapat keluar, jangan begitu lama. Dan pastikan kita mengikut amalan-amalan baik. Sentiasa cuci tangan, bersih diri kita. Dan kalau kita ada simptom sesemak ke apa semua, pasti pakai topeng dan sebagainya. Sebab ianya kita kelak walaupun dah habis MCO, keadaan kehidupan kita kini itu berubah dengan berlakunya COVID. Apa maksud berubah ya? Makna apa digelar orang kini itulah the new normal. Cara hidup kita yang baru. Iaitu kita siap hidup macam hari lagi berpeluang-peluang, boleh dah berjalan peluang-peluang. Kita kena pastikan social distance. Pastikan selalu sanitize, cuci tangan kita. Pastikan jarak bila kita bercakap sekurang-kurang 1 meter, diregangkan. Kalau ada simptom, elok jangan kita keluar supaya kita jangkitkan orang lain dan sebagainya. Itu semua kena jaga untuk pastikan bahawa kita berada keadaan selamat, keluarga kita keadaan selamat, negeri kita selamat, negara kita selamat. Bila keadaan baik, barulah yang lainnya dapat kita gerakkan dari segi ekonomi, dari segi kerja dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mengucap terima kasih lah. Sebab kita tu sentiasa memberi kerjasama yang begitu baik sekali dan stay home, stay safe kita orang anak-anak Sarawak. InsyaAllah kita cuba mendoakan, memudahkan hasrat dan cara kita nak nampak kita orang balik ke Sarawak kelak. Yang si mau balik nak tumpu kepada exam, study soalan, Raja benar-benar kami mendoakan kejayaan dalam kita menghadapi peperiksaan kita. Okey, anak-anak Sarawak semua, sayangku Sarawak. Okay. Bye. Sudah habis ke? Bye-bye juga kami. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa dengan kami orang walaupun kita agak busy pada awalnya tadi. Dalam masa yang sama juga kami nak menyeru juga lah kepada kita semua supaya kita sentiasa memahami bahawa keperluan mental dan psikologi mahasiswa kita perlu diberi perhatian juga dan benda tu sebenarnya boleh dipandang remeh kerana mungkin ada antara sidak yang dapat nak kekal positif akibat pelbagai faktor lah. Salah satu daripada jauh daripada keluarga. That is the obvious thing lah. And then kita nak padah juga dengan parents yang mungkin ada nanggar live kita tu. Kita nak padah dengan parents don't worry, your kids are safe. Setidaknya sentiasa berada dalam keadaan selamat dan supaya dalam masa terdekat tu setidaknya akan dapat diimbak pulang lah. Saya nervous juga anak kelakar hal tu Baiklah. So jadi siswa-siswi yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, jangan lupa untuk follow Facebook Sarawak Volunteers, SARAWAK untuk mengetahui apa aktiviti-aktiviti yang ada disusun atur oleh Sarawak Volunteer untuk bersama merapatkan lagi hubungan antara siswa-siswi di dalam negara Malaysia. Dan saya difahamkan mereka ada mengadakan sesi live di IG dan juga online seminar bersama dengan trainer terkenal seperti Norizan Sharif. Kita boleh follow dekat Twitternya, selalu memberi kata-kata semangat dan juga tips-tips berguna untuk
kita yang baru aja nak apply kerja dan yang sesuatu dengannya, boleh follownya dekat Nobisha. Dan selain daripada ia juga, untuk kita yang suka bermain e-sport, boleh ajak bersama dengan SV ataupun Sarawak Volunteers untuk berada di dalam perlawanan dalam PUBG dan yang sesuatu dengannya. Okey, dan sedikit makluman untuk anda yang sedang menyaksikan live ini, di mana Perdana Menteri Malaysia iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka mengumumkan pada Khamis ataupun Jumaat tu sama ada perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak 18 Mac yang lepas akan dilanjutkan ataupun dilonggarkan ataupun ditamatkan. Okey, jadi harap maklum sebab tempoh PKP yang telah pun dinyatakan sebelum tu, setelah ia dilanjutkan pada beberapa minggu lepas, kita akan sepatutnya tamat pada 28 April 2020. Kita kasih tahu sama ada ianya akan dilanjutkan, dilonggarkan ataupun ditamatkan. Pasti ada yang faham perkataan sama ada dilanjutkan. Pasti ada juga yang dah tahu apa maksud dilonggarkan, seperti apa yang telah pun diumumkan pada hari Maghrib berkenaan dengan kedai-kedai yang dibenarkan untuk beroperasi ataupun ditamatkan di mana setelah beberapa kriteria telah pun dipenuhi untuk PKP ini ditamatkan. Baiklah, jadi selain daripada yang dapat kami kongsikan untuk kita, yang dapat kita tangga menerusi Twitter KKM Putrajaya berkenaan dengan COVID-19 secara keseluruhan yang dapat dikongsikan untuk anda semua, satu kes kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam menjadikan kes keseluruhan setakat tu 93 kematian. Takziah kepada keluarga pesakit, dan juga ingin saya nak maklumkan kepada anda semua yang bersama dengan kita pada petang tu, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, COVID-19 bukan sesuatu yang kita undang, bukan sesuatu yang kita minta, bukan sesuatu yang kita jemput. Malah kita harapkan benda tu agar cepat-cepat untuk berlalu pergi. Ingatlah satu ayat tu yang kami dapat kongsikan untuk kita semua, walaupun trend menunjukkan penurunan dalam tempoh beberapa hari itu, yang pastinya yang dapat kita tekankan, kita belum menang tapi si kalah, kita belum menang tapi nampak tanda kejayaan. Jadi harap kita belajar banyak perkara daripada COVID-19, dan sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah kerana sudi untuk bersama dengan kita pada hari itu. Thank you so much kepada Sarawak Volunteers bersama dengan KSFM bekerjasama untuk memastikan siswa-siswi dapat jawapan daripada kemelut masalah yang sedang dihadapi dalam musim COVID-19. Terima kasih kita dua juga. Terima kasih KSFM. Terima kasih Datuk Seri, dan thank you to all participants juga. Jangan lupa walau apa-apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam masa 2 hari tu kelak, kita boleh ambil mudah, jangan pandang remeh, terus kekal pola apa yang kita pola kini tu, #stay home, #stay safe, #stronger together, let us work as one team to flatten the curve, alright? Yes, insyaAllah. Jadi ya, kita harap agar dapat berjumpa dengan YB lagi pada masa akan datang. Sebab minggu lepas kami pakai topi, minggu tu kami pakai itu. Jadi minggu depan ada lagi kelak kami pakai baju Korea, uri-uri rambut meh. PKP. Lain-lain tema. Lain-lain tema kami dua jumpa kita kelak ya Datuk Seri. Kita pun kacak juga gitu. Alhamdulillah. Mendapat tinggi lagi antena makin kuat lain. Datuk Seri ingat orang di rumah. Muji orang dapat pahala. Menang Datuk Seri, menang. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan semoga kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang, dan jumpa pada masa akan datang, insyaAllah. Bye. 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 Bye, terima kasih. Kesempatan untuk kami ucapkan jaga diri, stay safe, stay home, dan kita sentiasa doakan agar kita akan menuju ke kejayaan. Doakan
bukan sekadar untuk Malaysia sahaja tetapi untuk seluruh dunia, sebab apabila Malaysia berjaya menangani wabak COVID-19 tetapi negara luar tidak berjaya, maka perkara ini masih lagi berlanjutan dan perkara yang sama akan masih berulang dari masa ke semasa. Jadi kita doakan bukan untuk Malaysia sahaja tetapi untuk satu dunia untuk COVID-19. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.